Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita bertemu lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Adakah murid-murid tahun 6 sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid tahun 6. Sebelum kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua murid tahun 6 kerana sentiasa berusaha untuk menyiapkan dan menghantar tugasan-tugasan yang telah diberikan. Cikgu harapkan murid-murid tahun 6 dapat mengekalkan disiplin dan sikap yang baik ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat kepada topik yang ke-11 iaitu pengurusan data. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 11.1 data, standard pembelajaran, menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat, serta melibatkan piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Manakala bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran nanti diharapkan murid-murid tahun 6 akan dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 masalah harian melibatkan pengurusan data menggunakan pelbagai strategi dengan betul. Jadi seperti yang telah cikgu terangkan pada sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini, kita akan fokus kepada kemahiran penyelesaian masalah harian. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat kepada masalah harian yang pertama. Jadi kita akan baca seimbas, lalu kemudian barulah kita baca sekali lagi untuk menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita baca seimbas lalu. Seramai 10 orang murid tahun 5 telah mengumpul sebilangan botol plastik untuk kempen Kitar Semula. Bilangan botol plastik yang dikumpulkan dan kekerapannya ditunjukkan seperti jadual di bawah. Jadi terdapat sebuah jadual yang diberikan. Nyatakan mod, median, min dan julat bagi data ini. Jadi sekarang kita akan baca sekali lagi, kita akan menggariskan maklumat penting serta mengeluarkan maklumat penting. Kita akan mula dari ayat yang pertama, bermula dari sini sehingga sini. Seramai 10 orang murid tahun 5 telah mengumpul sebilangan botol plastik untuk kempen Kitar Semula. Jadi 10 orang murid ini ialah jumlah asal murid. Terdapat 10 orang. Kemudian kita lihat kepada ayat yang kedua. Dari sini hingga sini. Bilangan botol plastik yang dikumpulkan dan kekerapannya ditunjukkan seperti jadual di bawah. Jadi sekarang kita akan lihat kepada jadual yang diberikan. Kita akan lihat apakah maklumat yang diberikan. Jadi di dalam jadual ini terdapat bilangan botol plastik serta kekerapan. Jadi bagi yang pertama, bilangan 8 botol plastik terdapat 6 kekerapan. Maksudnya 8 botol ini terdapat 6 orang murid yang berjaya mengumpul 8 botol plastik. Jadi di sini kita akan terus keluarkan maklumat ini agar memudahkan kamu untuk menjawab kehendak soalan nanti. Jadi adakah murid-murid masih ingat bagaimana kita mengeluarkan data yang diberikan? Ya, bagus. Jadi mari kita sama-sama keluarkan data yang diberikan. Jadi 8 botol plastik terdapat 6 orang. Maksudnya 8 ini kita akan ulang sebanyak 6 kali. Jadi kita akan ulang sebanyak 6 kali seperti ini. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Terdapat 6 kali. Kenapa? Kerana kekerapannya adalah 6. Maksudnya terdapat 6 orang murid yang berjaya mengumpul 8 botol
plastik. Contohnya mungkin yang pertama ini 8 botol yang pertama ini berjaya dikumpul oleh Benny. 8 botol yang kedua ini berjaya dikumpul oleh Marsha contohnya. Yang ketiga ini 8 botol ini berjaya dikumpul oleh Joanna. Dan seterusnya berjaya dikumpul oleh Perry. Dan yang kelima, murid yang kelima ialah contohnya Faziana. Dan yang keenam contohnya adalah Dominic. Jadi terdapat 6 orang murid yang berjaya mengumpul 8 botol plastik. Sebab itu 8 ini diulang sebanyak 6 kali. Seterusnya, untuk bilangan 10 botol plastik, terdapat 3 orang murid yang berjaya mengumpul 10 botol plastik. Jadi 10 ini kita ulang sebanyak 3 kali. Dan 12 botol plastik hanya berjaya dikumpul oleh seorang murid sahaja. Hanya seorang saja yang dapat mengumpul 12 botol. Jadi kita hanya ulang sekali sahaja. Jadi sekarang kita akan lihat kepada kehendak soalan. Jadi kehendak soalan bermula dari sini hingga ke sini. Jadi soalan minta nyatakan mod, median, min dan julat bagi data ini. Jadi cikgu harap murid-murid masih lagi ingat bagaimana untuk mencari mod, median, min dan julat. Jadi yang pertama kita akan cuba untuk mencari mod terlebih dahulu. Apa maksud mod? Adakah murid-murid masih ingat apa maksud mod? Ya, betul tu. Mod adalah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Maksudnya data yang banyak kali berulang. Itulah mod. Jadi kita lihat semula kepada data yang telah kita keluarkan, iaitu di sini. Kita lihat. Jadi kita lihat di sini apa data yang banyak kali berulang. Kalau murid-murid boleh lihat, data mana yang banyak kali berulang? Iaitu 8. Kenapa? Kerana 8 ada 6 kali berulang atau 8 mempunyai kekerapannya adalah 6 yang paling tinggi. 10 baru 3, 12 baru 1 kali. Jadi modnya adalah 8. Kerana 8 adalah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi, iaitu data yang banyak kali berulang. Seterusnya kita akan cari median. Adakah murid-murid masih ingat apa itu median? Median itu maksudnya data yang berada di tengah-tengah. Bahasa mudahnya adalah data yang berada di tengah-tengah. Jadi macam mana kita nak mencari data yang berada di tengah-tengah? Jadi kita pastikan kita menyusun mesti sama ada secara menaik atau menurun. Jadi kita lihat semula kepada data yang kita keluarkan ini. Jadi data ini memang sudah disusun secara menaik. Kita mula dengan 8, kemudian 10, kemudian 12. Kalau murid nak menyusun secara menurun pun boleh. Asalkan dia ada susunan yang betul. Sama ada menaik atau menurun. Tak boleh susun sesuka hati. Tak boleh sekejap kecil, sekejap besar, sekejap kecil, sekejap besar. Murid-murid boleh pilih nak menaikkah atau menurun. Jadi cikgu lebih suka kepada susunan menaik kerana susunan menaik ini adalah susunan yang biasa. Biasa untuk kamu lihat. Jadi cikgu akan susun secara menaik seperti ini. Kita akan mulakan dengan 8 sebanyak 6 kali, kemudian 10 3 kali dan 12 1 kali secara menaik. Kemudian apa yang perlu kita buat untuk kita mencari data yang berada di tengah-tengah? Ya, betul. Kita akan potong secara satu persatu dari nombor yang pertama dengan nombor yang terakhir. Seperti ini. Kita akan potong satu demi satu. Kita akan potong 8 di depan, pasangannya adalah 12 di belakang. Kita akan buat sehinggalah kita jumpa data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita akan potong lagi. Jadi ini pasangan dia 10. 8 seterusnya pasangan dia ini 10. Kita akan potong dan potong. Jadi di sini hanya tinggal 2. Kenapa 2 ini tidak dipotong?
Kalau kita potong juga, contohnya cikgu potong juga. Contohnya cikgu potong. Cikgu potong, cikgu potong. Jadi apa yang berlaku? Semua data dah dipotong. Jadi tak ada data yang berada di tengah-tengah. Jadi murid-murid kena faham, sekiranya data itu tinggal 2 sahaja di tengah-tengah, maka jangan potong sehingga habis. Biarkan. Jadi cikgu akan padam supaya kamu dapat lihat dengan lebih jelas. Cikgu akan padam semula yang cikgu potong tadi. Jadi biarkan 2 data yang berada di tengah-tengah itu, biarkan, kerana kalau kamu potong juga maka tiada data. Tak ada jawapan lah nanti. Jadi pastikan biarkan saja. Jadi apa yang perlu kamu buat? 2 data yang tinggal ini kamu tambah. Tambah dan jumlahnya adalah 16. Kemudian kamu kena buat apa? Belum habis. Kemudian selepas tambah kedua-dua data yang tinggal 16, jadi kamu bahagi dengan 2 semula. Jadi 16 dibahagi oleh 2. Boleh begitu cikgu apa jawapan dia? Bersamaan dengan 8. Jadi jawapannya adalah 8. Pastikan kamu buat langkah kerja ini untuk kamu dapatkan tahap penguasaan yang baik, sama ada tahap penguasaan 4 atau 5. Jadi macam mana nak semak sama ada kamu telah potong atau selesaikan dengan betul? Kamu pastikan sebelah sini ada 4 yang dipotong, sebelah sini pun ada 4. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi betul lah. Jadi data yang tinggal kamu tambah, kemudian hasilnya kamu bahagi balik dengan 2. Mesti bahagi balik dengan 2. Tak boleh bahagi 3, tak boleh bahagi 4. Kenapa kena bahagi 2? Kenapa kena bahagi 2? Sebab kamu hanya tambah 2 nombor. Jadi kena bahagi baliklah dengan 2. Jadi jawapannya adalah 8. Jadi betul. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk mencari min. Adakah murid-murid masih ingat apa rumus untuk kita mencari min? Adakah murid-murid masih ingat lagi segitiga seperti ini, kemudian dibahagi seperti ini, dan jum balik makan? Adakah murid-murid masih ingat rumus jum balik makan? Jadi ingat, kalau mencari min, murid-murid mestilah mengeluarkan rumus jum balik makan ini. Keluarkan ini. Jadi kita ulang kaji sekejap berkaitan dengan jum balik makan. Jadi J ini, apa maksud J? J maksudnya jumlah data. Apa maksud B? B maksudnya bilangan kekerapan. Dan M, apa maksud M? M maksudnya min. Jadi sekarang kita kena cari min. Sekarang kita akan cari min. Jadi kalau kita cari min, kita akan tutup bahagian yang kita cari. Jadi kita akan tutup min. Jadi apa rumus yang kamu nampak? Tinggal J dengan B. Jadi di sini ada garisan, maksudnya J per B. Jadi kita akan keluarkan min sama dengan J per B. Jadi kita akan masukkan maklumat mengikut rumus yang kita perolehi ini. Kita akan masukkan maklumat mengikut rumus ini. Jadi sama dengan J tadi, maksudnya apa? Jumlah data. Maksudnya kita akan apa? Tambah ke semua data yang kita keluarkan tadi. Jumlah kata kunci untuk operasi tambah. Ingat J, jumlah. Jadi kita akan tambah semua data yang diberikan, kita akan keluarkan dan tambah semua ini. Jadi kita akan tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 10, tambah 10, tambah 10, dan tambah 12. Pastikan betul kamu punya data yang kamu keluarkan dan yang kamu tulis ini. Macam mana nak semak sama ada ini betul atau tidak? Kamu tengok semula jumlah asal murid ada 10 orang.
Jadi data yang kamu keluarkan pun mesti ada 10 biji data lah. 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi betul. Kita akan buat garisan per. Dan B ini maksudnya apa? Bilangan data. Maksudnya kekerapan tadi ada berapa? Bilangan data dia ada berapa? Jadi kita akan kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita akan bahagi 10. Maksudnya bilangan data yang di atas ini mesti sama dengan nombor yang berada di bawah. Kalau ada 10 data di atas, maksudnya 10 lah yang kita akan bahagi di bawah ini. Jadi sekarang kita akan tambah ke semua data yang di atas dulu. Jadi cikgu tak tunjukkan langkah kerja menambah. Murid-murid boleh mencongak. Jadi jumlahnya 90 per 10 salin semula. Jadi sekarang kita akan selesaikan. Kita akan potong sifar atas dengan sifar bawah. Kerana sifar atas dan sifar bawah boleh dipotong. Jadi sekarang jawapannya adalah 9. Jadi min bagi data ini adalah 9. Seterusnya, baiklah murid-murid, seterusnya kita akan jawab soalan untuk mencari julat. Julat sangat senang. Adakah murid-murid masih ingat apa itu julat? Ya, betul. Julat maksudnya data yang paling besar nombornya atau nilainya tolak dengan data yang paling rendah nilainya. Jadi kita tengok semula kepada senarai data yang kita keluarkan. Jadi yang paling besar adalah 12. Jadi 12. Kalau julat kita mesti guna operasi tolak. Jadi ingat mesti tolak. Kalau julat mesti tolak. Jadi 12 tolak nilai yang paling kecil adalah 8. Jadi tolak 8. Kenapa tak boleh tolak 10? Sebab 10 bukan data yang paling kecil, bukan nombor yang paling kecil. Ada 8. Jadi kita tolak 8 sama dengan 4. Jadi julatnya adalah 4. Cikgu harap murid-murid dapat mengimbas semula mod, median, min dan julat yang telah kita pelajari pada tahun lepas. Cikgu harap murid-murid masih ingat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada masalah harian yang kedua. Baiklah murid-murid, bagi masalah harian yang kedua ini, kita masih lagi menggunakan langkah yang sama. Kita akan membaca secara seimbas lalu, kemudian barulah kita akan membaca sekali lagi. Kita akan menggariskan maklumat penting dan kita akan keluarkan maklumat penting. Baiklah murid-murid, kita akan baca seimbas lalu. Sebanyak 10 orang murid mengambil bahagian dalam pertandingan kuis merdeka sempena bulan kemerdekaan seperti catapai di bawah. Jadi terdapat catapai yang diberikan. A. Berapa peratuskah murid yang mengambil masa 10 minit untuk menjawab kuis? B. Kira bilangan murid yang mengambil masa 20 minit untuk menjawab kuis. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan baca. Buat kali yang kedua, kita akan baca sambil mengeluarkan maklumat penting. Kita akan baca bermula dari sini hingga sini. Jadi, sebanyak 10 orang murid mengambil bahagian dalam pertandingan kuis merdeka sempena bulan kemerdekaan seperti catapai di bawah. Jadi maklumat yang pertama adalah jumlah asal murid ada 10 orang. Kenapa kita mesti tahu jumlah asal? Agar nanti apabila kita ingin mencari kekerapan, kita tahu kekerapannya hanya sehingga 10 orang sahaja. Seterusnya kita akan lihat kepada maklumat pada catapai. Macam mana kita nak membaca maklumat bagi catapai? Kita akan lihat kepada tajuk terlebih dahulu. Tempoh menjawab kuis oleh 10 orang murid.
Jadi terdapat catapai dan di sini ada petunjuk. Yang berwarna merah ini bahagian yang berwarna merah yaitu 20%. Yang berwarna merah jambu ini adalah untuk tempoh masa selama 20 menit. Yang berwarna ungu ini juga bersamaan dengan 20%. Berwarna ungu ini adalah untuk tempoh masa selama 15 menit. Dan yang warna biru yang paling besar ini lebih dari setengah. Kawasan warna biru ini kita tak tahu berapa peratus, tapi yang kita tahu warna biru ini adalah untuk tempoh masa 10 menit. Jadi bagi memudahkan murid-murid untuk melihat dengan lebih tepat atau lebih mudah, murid-murid boleh menulis atau murid-murid boleh labelkan yang warna merah jambu ini tadi apa. Merah jambu ini untuk 20 minit, yang warna ungu ini untuk 15 minit, dan yang warna biru ini untuk 10 minit. Jadi murid-murid boleh lebih senang untuk membaca atau melihat maklumat yang diberikan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan menjawab soalan yang pertama yaitu E. Kita akan lihat kepada ayat ini. Jadi ayat ini hanya ada satu sahaja, maksudnya ini adalah kehendak soalan. Jadi kita kena terus jawab. Jadi apakah kehendak soalan ini? Berapa peratuskah murid yang mengambil masa 10 minit untuk menjawab kuis? Jadi di sini soalan minta berapa peratuskah? Maksudnya jawapan kamu mesti dalam peratus, mesti ada simbol peratus. Kalau tak ada simbol peratus, maksudnya kamu tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Jadi soalan minta berapa peratuskah murid yang mengambil masa 10 minit untuk menjawab kuis. Jadi pada catapai ini yang berwarna biru ini tidak diberi peratusnya berapa. Sebab itu kita kena cari. Jadi macam mana nak cari? Jadi murid-murid kena ingat semula peratus penuh untuk catapai adalah berapa peratus? Adakah murid-murid masih ingat? Contohnya dalam ujian, kamu dapat markah penuh. Selalunya markah penuh berapa peratus? 100 peratus kan? Kalau 100% maksudnya kamu betul semua, penuh. Begitu juga dengan catapai. Peratus untuk catapai, kalau lengkap satu catapai ini bersamaan dengan 100%. Maksudnya satu catapai ini bersamaan dengan 100%. Jadi jumlah peratus yang telah diberi. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat dua bahagian yang peratusnya sudah diberi. Jadi 20%, ini pun 20%. Jadi berapa peratus? Jumlah kedua-dua ini 40%. Jadi macam mana kita nak cari baki yang tinggal atau kawasan yang tinggal ini berapa peratus yang warna biru yang untuk 10 minit ini? Macam mana nak cari? Kita gunakan operasi tolak. Ya, betul. Jadi 10% iaitu peratus penuh tadi kita tolak dengan peratus yang kita tahu yang sudah diberi iaitu 40%. Jadi yang tinggal adalah 60%. Jadi sekarang jawapannya untuk yang berwarna biru ini bersamaan dengan 60%. Jadi macam mana nak semak? Adakah betul jawapan dia 60%? Macam mana nak semak? Ya, betul. Kita tambah semula. 60 tambah 20 akan dapat 80. 80 tambah lagi dengan 20 ini, kita akan dapat 100% semula. Jadi logiklah jawapannya 60%. Sekarang kita akan jawab soalan B. Soalan B bermula dari sini hingga sini. Kira bilangan murid yang mengambil masa 20 menit untuk menjawab kuis. Jadi soalan B ini minta bilangan murid. Jadi maksudnya kita kena beri jawapan dalam bentuk orang. Berapa orang yang berjaya
menjawab dalam masa 20 minit. Macam mana nak cari? Adakah diberi dalam catapai ini berapa bilangan murid dalam catapai ini? 20 minit adalah yang berwarna merah jambu. Ada tak dia bagi tahu berapa orang? Tiada kan? Dia hanya bagi tahu 20%. 20% yang berjaya. 20% yang berjaya menjawab dalam masa 20 minit. Jadi 20% ini tidak mewakili bilangan sebenar. Jadi kita kena tukar. Kita kena tukar 20% ini menjadi orang. Jadi kita kena cari 20% bersamaan dengan berapa orang. Jadi macam mana kita nak buat? Kita keluarkan dulu maklumat. Peratus murid menjawab dalam masa 20 minit adalah 20%. Ya, telah diberi di sini 20%. Jadi sekarang kita kena tukar 20% ini menjadi apa dulu? Menjadi pecahan supaya simbol peratus ini hilang. Jadi 20% kita tukar kepada pecahan akan menjadi 20/100. Sekarang bagaimana kita nak tukar pecahan ini menjadi orang? Ya, kita tengok balik jumlah asal murid tadi iaitu 10 orang. Jadi kita akan darab 20/100. Daripada 10 orang itu bersamaan dengan berapa orang? Jadi 20/100 darab 10 orang. Jadi apabila kita dah darab dengan orang, maka jawapan nanti akan dalam orang juga. Jadi kita gunakan kaedah yang mudah. Kita potong sifar. Kita potong tepi dengan bawah. Kemudian atas dengan bawah. Pastikan kamu potong dengan betul lah. Jangan terlebih potong atau terkurang potong. Pastikan masing-masing ada pasangan. Sifar ini dengan yang ini. Sifar atas dengan sifar bawah. Jadi di sini tinggal 1, maksudnya kita boleh potong terus. Jadi sekarang tinggal 2 darab 1. Jadi bersamaan dengan 2 orang. Maksudnya 20% tadi bersamaan dengan 2 orang. Jadi bilangan murid mengambil masa 20 minit adalah sebanyak 2 orang sahaja yang berjaya menjawab dalam masa 20 minit. Cikgu harap murid-murid faham. Jadi di sini 20% adalah bersamaan dengan 2 orang. Baiklah murid-murid, kita sambung kepada soalan C. Jadi soalan C minta kita cari hitung mod, median, min dan julat. Baiklah murid-murid, jadi kita kena selesaikan mod terlebih dahulu. Jadi sebelum itu, sebelum kita dapat menjawab soalan C ini, kita mesti mengeluarkan maklumat yang terdapat pada catapai dalam bentuk senarai data supaya lebih mudah untuk kamu menyelesaikan soalan C nanti ya. Jadi kita keluarkan maklumat terlebih dahulu. Jadi di sini kita tahu untuk yang bilangan murid untuk yang 20 minit kita sudah tahu iaitu seramai 2 orang. Jadi sekarang kita nak cari 15 minit bersamaan dengan berapa orang pula? Perlukah kita cari guna langkah kerja yang panjang? Tidak perlu kerana peratusnya adalah sama dengan yang 20 minit kan? Sama. Sini 20%, sini pun 20%. Jadi kita boleh katakan 15 minit ini juga bersamaan dengan 2 orang. Dari mana cikgu tahu 2 orang? Daripada peratus. Kerana peratus untuk 20 minit ini sama dengan peratus untuk 15 minit. Jadi secara logiknya bilangan orangnya pun sama. 2 orang di sini 15 menit pun 2 orang. Jadi sekarang kita nak cari untuk yang 10 minit. Kalau untuk 10 minit bagaimana kita nak cari? Bersamaan dengan berapa orang? Sebab kita tak ada nilai untuk 60%. Kita tak ada cari tadi. Kita hanya cari untuk 20%. Jadi macam mana nak cari yang 60%?
Ya, kita ada cara yang lebih mudah. Kita tahu jumlah asal murid tadi 10 orang. Jadi, bilangan murid yang kita tahu sekarang adalah 4 orang. Kenapa 4 orang? Sebab sini 2 orang. Tambah dengan 2 orang, kita akan dapat 4 orang. Jadi, kita tahu hanya ada 4 orang sahaja yang kita tahu sekarang. Jadi, sekarang kita nak cari 60% ini bersamaan dengan berapa orang pula? Macam mana nak cari? Ya, betul. Kita gunakan operasi tolak. Jadi, kita akan tolak 10 orang tolak 4 orang bersamaan dengan 6 orang. Jadi, 6 orang itulah untuk 60%. Macam mana kita nak semak betul atau tidak? Kita tambah semula. 6 orang tambah dengan 2 orang ini, kita akan dapat 8 orang. 8 orang kita tambah dengan 2 orang ini, kita akan dapat 10 orang. Jadi kita akan dapat balik bilangan asal. Jadi sekarang kita sudah tahu bilangan murid untuk setiap tempoh itu. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan keluarkan maklumat. Jadi 20 minit tadi, berapa orang yang berjaya menjawab 20 minit? Terdapat 2 orang. Jadi kita akan keluarkan seperti ini. Kita akan ulang 20 minit itu sebanyak 2 kali. 1 kali, 2 kali. Sekarang kita teruskan 15 minit ada berapa orang? Ada 2 orang juga. Jadi kita ulang sebanyak 2 kali. Seterusnya 10 menit ada berapa orang? Ada 6 orang. Jadi kita kena ulang sebanyak 6 kali. Jadi inilah senarai data yang kita akan gunakan. Kalau murid-murid berjaya mengeluarkan senarai data seperti ini, maka mudahlah murid-murid untuk mencari mod, median, min, dan jumlah. Jadi pastikan murid-murid keluarkan dulu maklumat atau data. Jadi seterusnya kita akan mencari mod terlebih dahulu. Jadi apa maksud mod tadi? Mod maksudnya data yang banyak kali berulang. Jadi kita lihat kepada senarai data ini, data apa yang banyak kali berulang? Tempoh mana yang banyak kali berulang? Adakah 20 minit? 20 minit baru 2 kali. 15 minit pun baru 2 kali. Jadi yang paling banyak berulang adalah 10 minit. Jadi jawapannya adalah 10 minit. Maksudnya 10 minit ini yang banyak kali berulang. Jadi mod dia adalah 10 minit. Seterusnya kita cari median. Jadi median kita kena susun sama ada secara menaik atau menurun. Jadi kita susun seperti ini. 20 menit, 15 menit dan 10 menit. Jadi sekarang cikgu menyusun secara menurun. Jadi murid-murid boleh menyusun secara menaik atau menurun. Jadi cikgu menyusun secara menurun bermula dengan 20 minit, 20 menit, 15 menit, 15 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Jadi pastikan bilangan data kamu betul lah. Kalau ada 10 orang murid, maksudnya ada 10 data lah yang kamu kena keluarkan. Jadi sekarang kita kena buat apa? Kita kena potong satu persatu untuk dapatkan data yang berada di tengah-tengah. Jadi kita akan mulakan dengan potongan data yang pertama. Pasangannya adalah data yang terakhir. Data yang kedua, pasangannya adalah data yang kedua terakhir. Kita akan potong seperti ini. Pastikan kamu potong dengan betul. Jadi sekarang tinggal 2 data. Kalau tinggal 2 data, jangan potong lagi. Kalau potong lagi, maka habislah data kamu. Tak ada jawapan nanti. Jadi tinggal 2 data. Apa yang kita buat dengan 2 data ini? Ya, betul. Kita tambah 10 tambah 10, kita akan dapat 20 minit. Lepas tu kita buat apa? Betul, kita akan bahagi balik dengan 2. Jadi 20 bahagi 2 bukan bersamaan dengan 10 menit. Jadi pastikan murid-murid dapat bahagi dengan betul lah, jangan cuai. Jadi kita akan bahagi dengan 2. Tak boleh bahagi dengan nombor lain. Mesti bahagi dengan 2 sebab kita hanya menambah 2 data. Jadi kita bahagilah balik dengan 2. Jadi
median adalah 10 minit. Seterusnya kita lihat kepada min. Jadi min, ingat kalau mencari min kita mesti ingat kepada rumus jum balik makan. Jadi cikgu terus tuliskan di sini min bersamaan dengan J per B. Jadi sekarang kita akan masukkan maklumat. Apa maksud J? J maksudnya jumlah data. Jadi kita akan tambah ke semua data-data ini yang kita senaraikan tadi. Kita akan tambah seperti ini. Jadi cikgu tak tulis unit minit supaya langkah kerja ini lebih ringkas. Cikgu harap murid-murid faham. 20 ini maksudnya 20 minit. Tambah 20 minit, tambah 15 minit, tambah 15 minit, tambah 10 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 menit, tambah 10 menit. Pastikan ada 10 data kerana ada 10 orang. Bilangan asal 10 orang, jadi data pun mesti ada 10 bilangan data. Jadi per berapa? Per 10. Kenapa? Kerana data di atas ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastikan data di atas 10, barulah kamu boleh bahagi dengan 10 juga di bawah. Jadi kita akan tambah seperti ini. Kita akan tambah, kemudian kita bahagi, maka jawapannya adalah 13 menit. Murid-murid boleh mencongak sebab sangat mudah untuk menambah ini dan bahagi dengan 10. Murid-murid boleh potong sifar dan jawapannya adalah 13 menit. Jadi minnya adalah 13 menit. Pastikan ada unit minit sebab soalan ini dia menggunakan minit. Jadi jawapan akhir pun mesti ada unit minit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan jawab, kita akan coba untuk mencari julat. Apa maksud julat tadi? Julat maksudnya data, nilai data yang paling tinggi tolak dengan nilai data yang paling rendah. Jadi kita lihat semula kepada data ini, kepada senarai data ini. Jadi apakah data yang paling tinggi? Nombor yang paling besar apa? 20 minit. Jadi 20 minit tolak, mesti operasi tolak kalau cari julat. Tolak apa nombor yang paling rendah? Iaitu 10 minit. 15 minit kita tak boleh guna sebab 15 minit ini bukan yang paling kecil. Ada yang paling kecil iaitu 10 minit. Jadi 20 minit tolak 10 minit bersamaan dengan 10 minit. Jadi julatnya ialah 10 minit. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Apa yang murid-murid perlu lakukan? Murid-murid perlu menjawab soalan pada muka surat 178. Murid-murid hanya perlu menjawab soalan 1 dan 2 sahaja terlebih dahulu. Jadi pada hari ini murid-murid hanya menjawab 2 soalan ini sahaja. Pada video pengajaran yang akan datang, murid-murid akan sambung untuk soalan 3. Jadi murid-murid tidak perlu menyalin soalan, hanya perlu menunjukkan langkah kerja dengan betul dan kemas pada buku latihan matematik 2. Jadi pastikan murid-murid menunjukkan langkah kerja dengan kemas dan betul dan cuba untuk menggunakan strategi yang pelbagai bagi mendapat tahap penguasaan 5. Sekiranya murid-murid masih kurang faham terhadap contoh-contoh yang diberikan, cikgu harap murid-murid dapat mengulang, tengok semula video ini dan sekiranya masih kurang faham, tolong bertanya dengan cikgu. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Selamat tinggal.